Penting kita jangan hina sunnah. Apa juga kata kita tengok kawan-kawan kita amal sunnah Nabi, simpan janggut ke, pakai kepiah ke, pakai celok ke, pakai jubah ke, atau dia poligami ke, jangan hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma idfa'na al-waba wal ghala wal riba waz zina wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'il biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم ردنا بقضائك وصبرنا على بلائك وأوزعنا شكر نعمائك. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdir-Mu, jadikan kami sabar dalam menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai, para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, rakan-rakan seperjuangan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali bertemu dan bersiaran di dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Ini merupakan musim kita yang ketiga. Alhamdulillah, untuk musim kita yang baru ini kita akan menggunakan sebuah kitab yang baru. Inilah kitab yang akan kita gunakan, iaitu 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan. Jadi nanti boleh maklumkan kepada pihak Pustia untuk mendapatkan buku ini, ataupun tuan-tuan puan-puan boleh dapatkan di pasaran. Nama buku ini 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan. 322 buku surat. Asalnya ini adalah buku bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Malaysia. Naskah asalnya bertajuk Al-Wasiyatu bi ba'di sunan shibhil manasiyah. Al-Wasiyah bi ba'di sunan shibhil mansiyah. Asalnya buku ini merupakan karya seorang cendekiawan di Arab Saudi, iaitu Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid. Ini seorang muslimat, seorang cendekiawan. Dia merupakan Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dia seorang yang berpengalaman luas, khususnya dalam bidang usuluddin, dan dia buat buku ni tahun 2005 dan telah diterjemahkan ke dalam banyak penerbitan. Untuk naskah kita ini telah diterjemahkan oleh Nik Faridah binti Mamat dan diterbitkan oleh Kemilau Publikasi dan Berhad di Saujana Utama di Sungai Buloh. Dan buku ini memang diterjemahkan oleh ramai pihak. Ada yang letak tajuk 100 sunnah yang hampir dilupakan. Ada yang ini terbitan Santai Ilmu Publication. Ada yang buat tajuk 100 sunnah Nabi yang sering diremehkan, ada juga. Dan ada yang buat tajuk 100 sunnah Nabi yang sering disepelekan. Ada itu di versi Indonesia, terbitan Zamzam di Solo, Indonesia. Jadi untuk kita gunakan terbitan Kemilau Publika ini
Dan buku ini ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah-sunnah Nabi dalam kategori yang berbeza. Dia bermula bincangkan tentang sunnah Nabi yang kita dah lupa dalam bab bersuci, kemudian bab junub, bab siwak, bab azan, bab solat sunat, bab solat fardu, bab musafir, bab solat Jumaat, kemudian bab sunnah-sunnah membaca Al-Quran, sunnah Nabi ketika melakukan umrah ataupun haji, sunnah Nabi dalam berucap, adab Nabi tidur, adab Nabi dari segi makan, cara Nabi mengubat, tentang sunnah Nabi minum susu, bagaimana bersin, bagaimana Nabi berzikir, dan bagaimana Nabi muamalah, dan ada bab-bab yang lain. Jadi buku ini begitu baik sekali kerana dia menyedarkan kita banyak perkara yang kita terlepas pandang dalam bab sunnah-sunnah Nabi yang tertentu. Dan untuk permulaan siri pertama kita ini, mungkin ada di kalangan tuan-puan yang masih belum ada kitabnya, jadi kita akan membahaskan dari sudut memahami tentang sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, sememangnya banyak perkara yang Nabi SAW tinggalkan sunnahnya kepada kita. Cantik kuntuman bunga dahlia, pohon melati tepi perigi, baginda Nabi junjungan mulia, halus pekerti, indah peribadi, halus berduri pokok semalu, hijau daunan disetuh kuncup. Sunnah Nabi ingatlah selalu, buatlah amalan kan damailah hidup. Kita sebagai umat Islam wajib menghormati dan sekaligus mengamalkan sunnah Nabi. Garis bawahkan perkataan mengamalkan dan menghormati. Sebab ada orang tak nak amal, itu dia punya pasal. Tapi jangan kutuk, hina, cerca, kena hormat. Banyak sunnah-sunnah Nabi kan ada pula orang perempuan sensitif, pula ada hal-hal tertentu perempuan tak suka, tu cerita lain. Tapi jangan cerca, mesti dihormati sesetengah sunnah Nabi. Ada bagi setengah orang lelaki, ada sunnah Nabi tertentu dia tak suka, berjanggut misalnya. Tak apa, tak nak berjanggut, tak ada masalah, jangan hina. Kata ini semua kambing ke apa, Taliban, tak boleh begitu. Jadi ini kita akan banyak melihat. Sebab itu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi pernah dalam satu hadis menyebutkan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka sunnah saya, siapa tak suka cara saya, jangan jadi umat saya, kata Nabi. Tak payah jadi umat saya, jadi umat orang lain. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Nasai. Dan lafaz yang kita bacakan adalah lafaz mengikut Bukhari. Menarik untuk kita bincangkan apa sebab Nabi SAW mengucapkan hadis faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa tak suka cara kawan, jangan ikut kawan. Apa punca? Dalam ilmu hadis dia panggil sebab urut. Kalau ayat Quran kenapa turun, dia panggil sebab nuzul. Kalau hadis kenapa diucapkan, dia panggil sebab urut. Apakah sebab urut hadis ini? Ada satu riwayat panjang. Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi yas'aluna an ibadatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat cerita, puncanya begini. Ada 3 orang laki-laki datang ke rumah Nabi nak jumpa Nabi. Nabi tak ada, outstation. Yang ada hanyalah isteri Nabi. Jadi mereka ni alang kepalang dah berjalan jauh, nak jumpa tak dapat. Tujuan mereka nak tanya soalan. Jadi mereka ni datang nak bertanya tentang an ibadatin Nabi, cara Nabi beribadat. Jadi takkan isteri Nabi tak ra'i. Orang datang nak tanya macam mana Nabi ibadat. Tetapi masalahnya adalah falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Bila isteri Nabi beritahu pada mereka Nabi ibadat cara begini, 3 orang ini dia memandang sama sendiri, membuat isyarat seolah-olah tak banyak mana ibadat Nabi ni. Dia pandang rendah. Kalau cara itu banyak kita lagi. Qala ahaduhum amma ana fa inni usalli laila abada. Dia tanya pada isteri Nabi, Nabi ni semayang malam tiap-tiap malam ke qiyamul lail? Jawab isteri dia, dah. Ada hari dia semayang ringkas, ada hari dia semayang panjang, biasa, tak menentu, bukan benda wajib.
Maka lelaki pertama ni kata, ana fa inni usalli lail abada. Kawan dia malas sembahyang. Takkan kita bagus daripada Nabi pula dah. Dia bercakap sama dia. Laki yang kedua dia tanya, Nabi ni puasa lagu mana? Hari-hari ke berpuasa? Puasa sunat. Isteri Nabi kata, dah, ada hari puasa, ada hari dah. Kata dia, ana asumu dahra wala uftir. Saya ni hari-hari puasa. Maknanya Nabi kurang pada kita lagi. Dia kata begitu. Seorang lagi tanya, Nabi ni bila dia balik kat rumah macam mana tabiat kelakuan dia? Biasalah dia dengan anak cucu gurau, bersuka-suka apa semua. Time semayang dia semayang. Laki yang ketiga kata, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Saya ni tak pernah kahwin dengan orang perempuan pun saya tak campur. Saya tak ada nak gaul-gaul dengan orang perempuan. Saya tumpu pada ibadat. Saya kahwin pun tak. Saya nak ibadat, fokus kepada Allah. Faja'a Rasulullah ilaihim faqala antumul ladzi qultum kaza wa kaza. Sedang mereka berbincang-bincang, Nabi balik. Kemudian isteri Nabi pun cerita, ni ada 3 tetamu tadi dia beritahu begini. Nabi pun keluar. Nabi pun tanya, kamu bertiga ke tadi tanya begini, isteri saya jawab begitu, begini, awak cakap begini. Tiga-tiga lelaki ni kata, betul ya Rasulullah. Mana seolah awak nak kata saya ni ibadat kurang pada awak. Saya puasa tak banyak macam awak. Saya qiyamul lail tak banyak macam awak. Saya layan anak isteri tak macam awak. Betul atau tidak? Ya, betul. Maka kata Nabi, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Kata Nabi, dengar sini. Antara kita berempat, saya yang lebih takwa dan lebih takut pada Allah banding awak 3. Antara kita berempat, saya yang paling takut kepada Allah. Tetapi dengar sini, kata Nabi, lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqudu wa atazawwaju nisa. Tapi walaupun saya paling takwa, saya paling takut pada Allah, saya berpuasa, ada masa saya berbuka, ada masa saya solat, ada masa saya tidur, dan saya suka pada wanita, saya berkahwin dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau awak tak suka cara saya, jangan ikut saya. Itu punca Nabi ucapkan. Maka hadis ini tuan-tuan, Nabi ucapkan bukan kerana orang tu tak amal sunnah Nabi, dah, tapi kerana berlebihan sangat sehingga nak mengatasi Nabi. Mengapa kita kena mengamalkan sunnah Nabi ini? Pertama sekali, amalkan sunnah Nabi ini pahala. Dan pahala dalam kehidupan manusiawi kita perlu. Walaupun kita kata ibadat ikhlas kerana Allah tak mengharap ganjaran, itu bagus. Tapi pahala tetap kita perlukan. Untuk apa? Bukan untuk masuk syurga. Pahala kita perlu untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang pernah kita khianat, kita mengumpat, kita mengata bayar denda di padang mahsyar nanti. Bukan nak masuk syurga. Puan-puan, tuan-tuan, kutiklah pahala banyak-banyak, niat nak bayar denda saman. Kita daripada kecil sampai sekarang berapa orang dah kita ngata dia, ngumpat dia, membawang dia, mencerca dia. Mungkin orang lelaki pernah tampar orang, pukul orang, gaduh dengan orang. Itu semua orang yang kita zalimi, kita nak kena bayar balik hak dia. Jadi bayar guna pahala. Jadi pahala kita nak. Salah satu cara mendapat pahala, ikut sunnah Nabi. Dia Nabi ni, apa juga cara dia, kalau kita ikut, kita dapat pahala ekstra berbanding orang lain. Saya ambil contoh, apa pelakuan seharian kita yang ringan bagi kita, tapi kalau dapat ikut cara Nabi, dapat pahala. Saya ada nampak seorang 2 jemaah tadi menguak. Tak ada masalah menguak pagi-pagi, tak ada hal. Menguak ni benda tak dirancang, benda tak payah nak kena ada persiapan. Menguak ni pelakuan manusia. Punyalah istimewanya sunnah Nabi ini. Kalau kita menguak, ikut saja cara hak Nabi suruh menguak, tu dapat pahala. Tapi kalau tak ikut, dia tak ada apa-apa, dia jadi pelakuan biasa.
Dia menguap ni dia jatuh pada 5 hukum juga. Ada masa kita wajib menguap. Masa bila tuan-tuan puan-puan wajib menguap? Menguap jadi wajib, andai kata tidak menguap memudaratkan badan. Dia menguap ni penting sebab dalam paru-paru kita ada organ yang dipanggil sebagai alveoli. Alveoli ni dia macam kantung udara. Alveoli ni dia berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam darah kita. Jadi kemudian dia akan sedut karbon dioksida dan kemudian dia akan keluarkan. Jadi kalau alveoli ni dia tak dapat udara segar, dia akan kempis. Jadi paru-paru ketika itu akan mengerah. Jadi ketika itu otak akan memberi arahan supaya mulut buka untuk tarik oksigen baru. Dia ada proses sains menguap ni. Jadi kepada tuan-tuan nak nguap-nguap, sila tak ada masalah. Ni pula pakai mask ni tak ada hal, bukan nampak kita nguap suku apa muka. Nguap. Dan kajian di Universiti Binghamton, menguap ni dia ada kait dengan suhu otak kita. Dia menguap ni dia macam menyejukkan otak. Dia umpama kipas untuk laptop. Macam kita kalau membaca banyak, tuan-tuan dengar ceramah ustaz-ustaz yang garang-garang apa semua ni, kepala kita jadi panas. Jadi untuk nak menyejukkan tu kena masukkan udara, baru dia akan sejukkan balik. Jadi ada masa menguap ni wajib, ada masa menguap ni haram. Masa bila haram? Haram kita pura-pura menguap untuk menyakitkan hati orang. Contoh, tetamu datang ke rumah kita pukul 11 malam. Kita jenis mata buruk. Kita orang Kuantan, bukan macam orang Kuala Lumpur pukul 2-3 pagi tak kerti tidur. Dia pula dah boleh rentas negeri ni suka-suka hati datang rumah orang pukul 11 malam. Nak halau kerang saudara, layan jugalah. Duduk gitu, nak suruh dia balik tak sampai hati, menguap menipu. Berdosa rupanya. Sebab pura-pura menguap. Artinya kalau dibuat berdosa, ditinggalkan berpahala. Ataupun datang kelas mengaji Quran ke, mendengar ceramah ke, kita tengok aku tak lagi ada ustaz ni cakap tak habis-habis, wah tak berhenti-berhenti. Bila nak habis pakai ramai-ramai atau mesej dalam grup, jom menguap serentak ramai-ramai. 1, 2, 3, wah, nipu semua. Dia nak suruh ustaz tu, okeylah, mengantuklah, tutup kitab. Jangan menipu, jadi haram. Menguap ada masa jadi berpahala, sunat. Ketika bila? Ketika kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Itu special sunnah ni. Nabi pesan dalam satu hadis, fa iza tatha'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fihi fa inna syaitan yadkhulu. Hadis riwayat Muslim. Kalau kamu menguap, kata Nabi, maka tutuplah mulut kamu dengan tangan, maka syaitan akan masuk kalau kamu tidak tutup mulut kamu. Hadis riwayat Imam Muslim, iaitu tutup mulut dan membaca ta'awuz. Ulama mensyarahkan cara yang afdal adalah menutup mulut dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan tengah ada pegang sesuatu, boleh menggunakan tangan kiri, tapi di belakang tangan kiri, mana bukan tapak tangannya. Ini ada syarahannya lah. Cuma barang perlu diingat, walaupun Nabi mengajarkan bagaimana cara untuk menguap, tapi Nabi SAW ada satu keistimewaan, baginda tidak pernah menguap. Nabi dia ada khususiat, dia bagi. Khususiat ni perkara-perkara yang Allah beri pada Nabi saja. Nabi dia tidak pernah menguap. Ibnu Hajar Al-Asqalani ada menjelaskan tentang hal ini dalam kitab syarah hadis Bukhari, iaitu Al-Fathul Bari, yang mana bukan Nabi saja, bahkan seluruh Nabi Allah tidak pernah menguap, termasuklah Nabi SAW. Ma tatha'aban Nabi SAW qattu. Nabi kita tidak pernah menguap walaupun sekali. Jadi fakta ini merujuk kepada riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Bukhari dalam kitab Tarikhul Kabir. Jadi kalau tuan-tuan nak menegur orang nguap, awak ni nguap tak ikut cara Nabi, Nabi nguap gini, salah.
Bukan Nabi menguak, Nabi cuma mengajar cara menguak. Cara menguak. Menguak juga boleh jadi harus hukumnya, iaitu harus dilakukan menguak ni dalam mana-mana posisi tubuh. Tuan-tuan puan-puan boleh menguak dalam keadaan berdiri, duduk, baring. Tak mesti dalam keadaan berwuduk, tak mesti menghadap kiblat, tak mesti. Ikutlah gaya bebas. Nak menguak sambil menerak pun boleh. Tak adalah bila nak tengah baring nak menguak bangun menghadap. Dah, tak ada masalah. Tidak ada garis panduan nak menghadap ke mana. Harus hukumnya. Dan jangan direka-reka. Ni menguak cara Nabi ni, menghadap ke Mekah. Ada? Tak ada. Tidak ada, no such thing. Cuma menguap ini dia contagious. Contagious maknanya benda berjangkit. Lepas orang putih kata one man's yawning makes another yawn. Seorang menguap, dalam kajian 55% manusia akan menguap 5 minit lepas lihat atau dengar orang lain menguap. Tak percaya tuan-tuan puan-puan, seorang je menguap 5 minit orang belakang akan ikut. Dia berjangkit. Baik tu kami tahu sebab kami jadi imam. Bila kita jadi imam, asal ada jemaah seorang je. Lepas tu berjemaah lah dia punya tu. Dia berjangkit. Apatah lagi kalau imam dia menguak lagi. Makmum mengikut je. Menguak ni dia berjangkit. Dan menguak boleh jadi makruh kalau dilakukan dengan tidak sopan santun. Contohnya membuka mulut selebor-lebor macam burung. Selebor-lebor mulut. Lepas tu Nabi sebut wa ammat tasawuf fa innama huwa minasyaitan falyarudduha mastata' fa iza qala ha dhahaka syaitan minhu. Hadis Bukhari. Kata Nabi, menguak ni adalah sifat setan. Hak suka menguak ni setan je. Lepas tu Nabi-Nabi tak menguak. Yang suka menguak, setan perangai dia menguak, kata Nabi. Bukan orang yang menguak tu mana dia ikut setan, tak. Salah satu sifat setan menguak. Maka kata Nabi, fa innama huwa minasyaitan falyarudduha mastata'. Dan kalau kamu mampu, tahanlah menguak kamu itu ataupun tutuplah. Ini kerana fa iza qala ha, bila kamu menguak bunyi saja ha, dhahaka syaitan, dhahaka minasyaitan minhu syaitan. Syaitan akan ketawa berdekah-dekah. Ada dah kawan aku seorang, ada dah member aku seorang. Ni hadis riwayat Bukhari. Baik tu tuan-tuan puan-puan, ada orang dia nguak, dia membaca astagfirullah ataupun baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bagus, tapi bacalah bukan semasa menguak, kerana dia akan mengeluarkan bunyi ha. Contoh buruk betul bunyi macam Walkman tak ada bateri. Sian kita mana adab? Tak ada adab lah. Sebab adab ni benda comel, benda cantik. Tengok dia ada seni. Jadi lepas dia nguak, jangan ada sound system bunyi apa-apa. Tutup saja mulut, dah sudah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Kan manis bunyinya. Lagi molek berlagu. Tutup je. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Tu macam nak masuk tilawah Al-Quran. Jangan buat awak tidur ke mana, aku dah tidur dah, bila nak tidur. Buruk sangat bunyi begitu. Ini bukan je setan ketawa, kita dengar pun ketawa. Buruk benar bunyi begitu. Ini yang pertama. Sunnah Nabi ni amal saja benda biasa jadi luar biasa. Itu sebab pertama. Sunnah Nabi ni kita kena amalkan juga sebab mengamalkan sunnah adalah tuntutan. Kita disuruh ikut sunnah. Sebab itulah kata Abdullah Ad-Dailami rahimahullah, balaghani anna awwala zahabid din tarkus sunnah. Sesungguhnya benda pertama akan hilang daripada agama ini adalah sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Berapa banyak sunnah kita hilang. Kalau sekarang musim SOP, sunnah berapa dah hilang? Sah rapat, bersalam, semua dah hilang satu persatu. Dan ini memang disebutkan dalam banyak hadis benda-benda yang akan satu persatu ditarik.
Sehingga kata Abdullah Ad-Dailami, yazhabud dinu sunnatan sunnatan kama yazhabul hablu quwwatan quwwatan. Agama ini, kata dia, akan hilang satu sunnah, kemudian hilang satu sunnah, kemudian hilang satu sunnah, kama yazhabul hablu quwwatan quwwata. Sebagaimana tali melepaskan tasbih satu persatu. Tasbih bulat, potong tengah, dia melurut. Gitulah sunnah, dia akan jatuh satu persatu. Keruk satu-satu. Akhirnya tinggal benang saja. Dan ini memang banyak kita saksikan. Sebab itu kita bawakan kitab ini ataupun buku ini 100 sunnah Nabi yang dilupakan. Kita nak mengajak masyarakat, kita hidupkan balik beberapa sunnah Nabi yang kita terlepas pandang. Benda-benda simple dalam kehidupan yang kalau kita dapat buat, dapatlah kita menjadi golongan yang menghidupkan sunnah. Ingat hadirin hadirat sekalian, orang yang tak nak ikut cara Nabi, dia takkan masuk surga walaupun dia cinta Nabi. Ada orang dia cinta Nabi, bagus, pakai kepiah, ada lambang tertentu, serban bagai-bagai, bagus, tak ada masalah. Tepuk dada, aku ni cinta Nabi, aku cinta Nabi. WhatsApp dia pun gambar makam Nabi, gambar wah macam-macam lah masjid Nabi, bagus, kita alu-alukan. Tapi kalau engkau tak nak ikut cara Nabi, sunnah Nabi, engkau tak akan masuk surga juga walaupun setakat cinta pada Nabi. Dalilnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita, ada satu orang manusia, kita tak tergamak nak sebutkan nama dia, sebab orang ni Nabi sayang pada dia dan dia juga sayang pada Nabi. Dia sayang pada Nabi lebih pada dia sayang pada 8 orang anak dia. Dia jaga Nabi daripada kecil. Orang nak pukul Nabi, dia bela, tapi dia tak nak ikut Nabi. Apakah yang berlaku pada dia pada hari kiamat nanti? Nabi sebut ahwanu ahlin nari azaban, orang yang paling ringan adalah orang itu. Disebutkan nama tapi kita tak payah sebut nama, tuan-tuan puan-puan pun tahu siapa. Wa huwa munta'ilun bina'lin yaghli minhuma dimaruhu. Orang itu, kata Nabi, akan dipakaikan 2 kasut yang dibuat daripada api neraka. Itu je paling ringan. Tapi walaupun bunyinya ringan, namun yaghli minhuma dimaruhu, otaknya jadi menggelegak dek kerana panasnya kasut itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu tara orang yang paling sayang bela Nabi, tapi tak nak ikut Nabi, habis. Jadi kita kena ikut Nabi, tuntutan itu sebab yang kedua. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, mereka begitu bersungguh-sungguh ikut Nabi, bersungguh-sungguh sangat. Dia tiru Nabi ni 100%. Pernah para sahabat ternampak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu naik kuda. Kata para sahabat, falamma wada'a rijlahu fir rikab qala bismillah. Mereka lihat Sayyidina Ali bila naik saja kuda, pegang kuda, dia baca bismillahirrahmanirrahim. Falamma stawa ala dhahriha qala subhanalladzi sakharana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dia duduk saja atas kuda, dia baca doa musafir. Thumma qala alhamdulillah 3 marat. Kemudian kami tengok Sayyidina Ali baca alhamdulillah 3 kali. Thumma qala Allahu akbar 3 marat. Kemudian dia bertakbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sahabat tengok Sayyidina Ali beristighfar. Thumma dhahika. Kemudian tiba-tiba kami nampak Sayyidina Ali ketawa. Ha 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 ha. Tahu seorang. Lantas sahabat tanya kepada Ali, Ali, kami tengok daripada awal nampak semua bagus dah. Mula-mula entah tadi baca bismillah, kemudian baca doa musafir, kemudian alhamdulillah 3 kali, kemudian takbir 3 kali, kemudian beristighfar.
Tapi apa di hujung-hujung tu awak ketawa? Ha 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 ha. Apa Kata Sayyidina Ali, soalan kamu itu sama macam soalan saya ketika saya melihat Nabi SAW buat benda yang sama. Nabi naik kuda baca bismillah, lepas tu dia baca doa musafir, kemudian dia alhamdulillah 3 kali, kemudian dia Allahu Akbar 3 kali, kemudian dia membaca istighfar, dan Nabi pun ketawa juga. Ha ha ha. Saya pun pelik, saya tanya, ya Rasulullah, apa hujung-hujung ketawa? Kata Nabi, aku ketawa kerana aku diberitahu oleh Allah bahawa Allah akan ampunkan dosa orang yang buat perkara yang aku buat tadi. Hadis riwayat Abu Dawud. Tuan-tuan, sepatutnya Sayyidina Ali tak payahlah tiru bab ketawa itu. Ketawa tu hanya sesuai pada masa itu saja. Tapi disebabkan dia ikut sunnah Nabi, sampai bab ketawa pun dia ikut. Mana puan-puan tuan-tuan balik majlis ni sekarang dapat satu sunnah Nabi yang jarang kita buat. Mana pegang saja kereta sekarang, baca bismillahirrahmanirrahim. Duduk dekat kursi sekarang, baca doa musafir, subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu start kereta, hidup. Alhamdulillah pula. Syukurlah boleh hidup. Kalau tak hidup, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masuk gear, tarik D. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan buka radio lagi. Terus dengar lagu selalu. Jangan, relax dulu. Istighfar dulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebelum tekan minyak, ketawa dulu sikit. Ha ha ha. Anak pun pelik. Ngapa mak jadi gini balik pada masjid pagi tadi? Pelik pula sekarang. Ada gelok-gelok pula. Dan puan-puan jawablah. Soalan awak tu serupa dengan Sayyidina Ali punya soalan. Ceramah selalu. Ceramah selalu. Ini kesungguhan para sahabat ikut sunnah Nabi. Yang penting kita jangan hina sunnah. Apa juga kata kita tengok kawan-kawan kita amal sunnah Nabi, simpan janggut ke, pakai kepiah ke, pakai celok ke, pakai jubah ke, atau dia poligami ke, jangan hina. You tak nak buat, itu you punya pasal. Pro-choice kan. Kita berhak memilih. Tetapi jangan hina. Ada orang bukan sekadar menghina, mencemuh pun lagi. Ada cemuh sunnah Nabi. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi, dia pernah bercerita, ada satu hadis Nabi pernah sebut, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kata dia, ada satu hadis Nabi pernah beritahu, siapa-siapa di kalangan kamu yang bangun tidur, jangan terus pegang makanan, jangan terus pegang handphone, jangan pegang anak, pegang apa, jangan pegang apa-apa sehingga dia mencuci tangannya. Kata Nabi, cuci tangan 3 kali. Yaghsilaha thalatha, basuh tangan 3 kali. Maknanya bangun tidur terus ke bilik air, basuh tangan dulu. Apa sebab? Kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Sebab kita tidur semalam 7-8 jam, kita tak tahu tangan kita ni pergi ke mana. Tahu apa hak dia raba punya, apa dia pegang, dia tak tahu. Sebab dia tidur. Jadi kata Nabi, jangan takut ada benda-benda tak elok. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tiba-tiba ada satu orang, dia ni kali duduk barat lama, duduk Amerika lama, dia jenis sekular sikit. Dia kata, orang yang jenis kena basuh tangan ni, jenis orang stay biroh, janganlah begitulah ayat dia. Jenis orang tangan tak duduk diam. Kita kalau tidur duduk diam, tak ada masalah. Saya sendiri, kata dia, saya tahu tangan saya di mana. Masa saya tidur, saya tangan duduk diam-diam, jontok-jontok, saya tak ada nak gerak-gerak supaya orang lain. Dia memandang remeh pada hadir Nabi. Tiba-tiba kata Abu Abdullah Muhammad Ismail At-Taimi, orang yang cakap itu pada waktu pagi, dia dapati tangan dia berada dalam dubur dia sampai pergelangan tangan. Ini dicatatkan dalam kitab Bustanul Arifin lil An-Nawawi. Jangan main.
Sunnah Nabi jangan hina. You tak nak buat, itu you punya pasal. Jangan hina. Sebab itu ulama letakkan sunnah ni ada kategori. Syekh Muhammad Al-Hadari rahimahullah dalam buku Usul Fiqh dia menjelaskan sunnah Nabi ni ada 3. Satu jibili, yang kedua al-qurbi, yang ketiga muamalat. Pertama jibili, perbuatan Nabi yang bersifat tabiat biasa manusia. Contoh makan, minum, tidur, berpakaian dan seumpamanya. Yang kedua kurbi, apa juga perbuatan Nabi dalam bentuk ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh semayang, puasa, sedekah, haji, umrah dan sebagainya. Yang ketiga muamalat, bagaimana perbuatan Nabi, sunnah Nabi yang berupa interaksi sesama manusia. Macam mana Nabi jual beli, pernikahan, akad muzara'ah, muamalat harta dan seumpamanya. Baik, untuk kurbi dengan muamalat itu kita ikut. Tuan-tuan nak jual beli kena ikut sunnah Nabi. Semayang zuhur 4 rakaat mesti buat 4 rakaat. Tapi ada satu sunnah namanya jibili. Jibili ini benda bersifat pilihan. Kita boleh ikut, kita boleh tak ikut. Kita boleh nak amal, boleh tak amal. Sebab ada sunnah Nabi bersifat jibili ni kita tak dapat buat atas beberapa faktor. Pertama, faktor gender, jantina. Ada sunnah Nabi yang, sebab Nabi ni orang laki-laki. Puan-puan muslimat nak ikut Nabi 100% payah. Sebab puan-puan ni wanita. Apa contoh sunnah Nabi yang bersifat kelelakian? Simpan janggut. Puan-puan nak simpan macam mana? Bubuhlah minyak puan sekati pun payah. Tumbuh ke lambat. Nak pencen sebab tumbuh. Jadi satu sunnah dah tak dapat. Dan tak payah berusaha lah nak bubuh pun. Cari minyak tak perlu. Kekangan gender. Apa lagi sunnah Nabi sifat kelakian yang perempuan tak boleh buat? Berpoligami. Nak buat macam mana? Dipoligamikan itu boleh. Tapi puan-puan nak ada 4 suami tak boleh. Laki-laki lain. Laki-laki dia adalah kebenaran khusus yang diberi, kebenaran bersyarat. Tapi orang perempuan walau cinta Nabi macam mana pun, puan-puan tak boleh nak ada 4 suami. Seorang di Taman Tas, seorang di Jaya Gading, seorang di Berserah, seorang di Pekan, tak boleh. Kenapa perempuan tak boleh ada 4 suami serentak ataupun perempuan bergami 2-3 suami serentak? Masalah waris zuriat. Kalau puan-puan mengandung, anak tu sabit dengan suami yang mana? Kan susah. Kita bukan pakai panjikat, mana kita tahu orang ni, kita tak tahu kiraannya. Esok bila dapat anak, nak daftar pendaftaran, payah. Ni bin siapa ni kau? Saya tak pasti bin mana, suami saya ada 3. Dah tu takkan nak biar kosong je. Macam mana ya? Tulis bin ramai-ramai boleh tak? Sudah, bin ramai-ramai pula. Tak boleh. Tapi kalau suami ada 3 isteri, takdir hamil, jelas sumbernya daripada mana. Itu kekangan-kekangan yang menyebabkan ada sunnah Nabi tertentu yang bersifat jibili, penampilan manusiawi, kita tak dapat buat. Ada juga kita tak dapat buat kerana faktor perbezaan bangsa dan budaya. Nabi ni Arab, kita orang Melayu. Banyak sunnah Nabi, taubat kita tak boleh buat. Daripada segi apa? Makan. Mana nak ikut Nabi 100%? Tuan-tuan puan-puan, Nabi ni dia makan barli, susu, kurma, buah tin, anggur, madu, tembikar, minyak zaitun, buah delima, cuka. Ni makanan Nabi. Kita boleh nak hidup cara makan begitu? Tak boleh. Perut Melayu. Patin bangau, patin puak usuk, kancing raja patin, gulai asaru, ikan kenerak, sambal goreng getah, campur pucuk betik, gulai lemak, pulat sisir, tambah boyok jering semen. Guna Nabi tak kenal makanan itu. Tapi kita ni, orang kita makan itu. Salah atau tidak? Tak salah. Tidak salah pun. Janganlah kata saya ni nak ikut sunnah, jadi saya dah tak makan nasi sekarang ni. Dah makan. Ini sunnah jibili atas kemampuan kita. Dia bukannya sunnah yang ibadah. Semayang 4 rakaat, haji kena buat ruku gini-gini. Yang itu wajib ikut. Tapi kalau sunnah jibili ni, dia atas kecintaan. Macam contoh tuan-tuan perempuan bila dah belajar tentang sunnah Nabi, saya ustaz umur pun dah penghujung-penghujung ikut cara sunnah je lah. Saya ingat nak makan cara Nabi. Tak ada masalah. Nabi paling gemar kalau makan buah-buahan.
Dan buah yang paling Nabi gemar buah kurma. Kurma pula yang Nabi paling gemar kurma ajwa. Begitu. Sampai Nabi sebut fadilatnya, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu dzalikal yawm summun wala sihrun. Siapa-siapa yang makan 7 biji kurma pada waktu pagi, iaitu kurma ajwah, kata Nabi, maka dia tak akan dapat mudarat dari segi racun ataupun disihir pada hari itu. Hadis Bukhari Muslim. Mana bangun pagi makan kurma ajwah 7 biji, InsyaAllah, kata Nabi, takkan diracun orang, takkan disihir oleh orang. Kata Abu Hurairah dalam hadis lain, wal ajwatu minal jannati wa hiya shifaa'un minas summi. Kurma ajwah asalnya daripada surga, kata Nabi, dan dia adalah penawar kepada racun. Jadi kalau ada orang keracunan, food poisoning misalnya, selain daripada makan ubat hospital, teruskan jangan tak makan langsung. Jadi kita boleh juga ikhtiar dengan memakan kurma ajwah. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan puan-puan lepas ni nak tukar cara hidup, saya nak ikut sunnah, makan cara Nabi, makan kurma ajwah, silakan. Ahlan wa sahlan. Tapi boleh tak makan nasi? Boleh. Tak ada masalah. Nak makan ajwah terusan pun boleh. Cuma awas. Nak makan kurma ajwah ini, hati-hati. Ajwah ni kalau makan hari-hari boleh menyebabkan botok kepala, rambut boleh gugur. Itu pula masalah. Apa sebab? Kurma ajwah 100 gram RM15. Mana sekilo boleh cecah RM125, setengah kilo RM65, satu karton 5 kilo tu RM500. Tuan-tuan pencen tinggal berapa sekarang ni? Campur kekah dia anak lagi. Nak beli RM500 sebulan, gugur rambut. Ngapa kau luruh rambut? Aku makan ajwah. Bukan sebab ajwah tu, harga ajwah tu, itu salahnya. Tapi lah tuan-tuan, saya Nabi kan nak ikut makan ajwah. Ada, sebab itu saya tak selesa kalau ada orang mengkategorikan, oh ini ustaz makanan sunnah. Sunnah lawan dia bid'ah. Sunnah surga, bid'ah neraka. Sunnah Nabi buat, bid'ah Nabi tak buat. Maka adakah tuan-tuan kalau makan roti banjir masuk neraka? Saya tak selesa. Saya tak tahu perbahasan orang macam mana. Mungkin kawan kita yang buat produk makanan sunnah marah pula. Saya cadangkan lebih kita ubah kepada makanan barakah, makanan berkat. Macam pisang, kurma ni makanan surga. Sebab kalau sunnah, seolah-olah kalau kita tak makan makanan tertentu, ataupun kita makan makanan yang Nabi tak makan, macam kita masuk neraka seolah-olah. Saya ambil contoh begini. Orang kita kalau sebut makanan sunnah, apa contoh paling masyhur kalau orang Melayu? Musim-musim maulud ni, kambing. Kalau buat maulid atau maulud di masjid, nasi mesti kambing. Nasi kambing. Jadi ada masa jemaah yang datang tanya, ada menu kita malam ni, maulud ni. Dia maulud Nabi, ceramah kena buat makan. Ma'al hijrah, Isra Mi'raj tak buat makan tak apa. Kalau maulud tak buat makan, orang jemaah marah. Dia sebab mulut dengan maulud dekat-dekat bunyi. Tapi kita malam ni tak ada makan tak. Tak ada makan sendiri je lah. Dan makanan biasanya kambing. Tapi kadang ada jemaah tanya, Tuan Haji, kita malam ni jam muda maulud ni. Oh kambing lah. Nasi Arab, kambing. Menerak kambing atas nasi. Oh dia pun kata, mana saya ni tak makan kambing. Bila dia dengar orang tu tak makan kambing, Astaghfirullahalazim, awak tak makan kambing, Masya Allah, Allahu Akbar. Macam dosa dia tak makan kambing. Tuan-tuan, jangan begitu. Makanan ni atas budaya, atas pantang orang. Ada orang tak masuk tekak dia makan kambing. Ada orang tak gemuk, ada orang jaga badan, ada orang penyakit dan sebagainya. Janganlah hina pula. Apa Nabi tak pernah makan ayam ke? Nabi pun makan ayam juga. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu lahma dajajin.
Aku biasa tengok Nabi makan ayam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahkan kalau kita nak berbahas tentang kambing, betul ke Nabi makan kambing? Betul ke Nabi makan kambing panggang? Betul ke Nabi makan kambing bakar? Yang kita menyangka itulah makan makanan Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah sebut, ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam khubzan muraqqaqan wala syatan masmutatan hatta laqi Allah. Anas bin Malik dia jaga Nabi, dia khadam Nabi. Dia kata saya lebih kenal Nabi. Nabi sepanjang saya jaga dia tak pernah makan khubzan muraqqaqan, tak pernah makan roti empuk, roti lembut. Nabi makan roti keras, macam Arab makan berlimpah talantai, pelengkung gitu. Dan Nabi juga, saya tak pernah makan syatan masmutatan. Saya tak pernah tengok Nabi makan kambing bakar, kambing panggang. Saya tak pernah tengok, kata Anas bin Malik. Mungkin ada yang kata, sudahlah Ustaz, dah kami makan kambing panggang selama ni, ingat sunnah Nabi lagu mana? Tuan-tuan, makannya lah. Loh lah nak makan kambing panggang ke, kambing tonggeng ke, kambing tergolek ke, kambing merah, makanlah, tak ada masalah. Tapi jangan kelahi. Oh ni geng tak makan kambing, lambat masuk surga ni. Ada kecakap gitu. Oh dia pun makanlah kambing, berlemih-lemih mulut makan. Wah masuk surga dah kita ni. Awak punya cara makan pun tak ikut cara Nabi. Nabi makan sikit, awak sikit-sikit makan. Sunnah celah mana? Nabi jaga makan, awak asal jaga makan, asal jaga makan. Nabi makanan dia semua jadi ubat, kita ubat jadi makanan. Segenggang ubat telan pagi-pagi, kok makan berbonggo tekok makan ubat. Jarona. Nabi mana pernah kenyang 3 hari betul-betul. Ma syabi'a Rasulullah salasatan ayamin mutawaliyatin. Kata isteri Nabi, Nabi tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Hari ni hari Rabu, Khamis, Jumaat mesti dia lapar sehari. Ataupun semalam dia kenyang, hari ni dia lapar, esok dia kenyang balik. Atau esok dia puasa, hari ni dia kenyang, esok dia lapar, lusa dia makan balik. Dia tak pernah secara berterusan kenyang. Orang kita tak, kalau bab makan hilang sunnah Nabi. Peluh berkira makan selera. Masa makan bersimbok peluh, bila bekerja asyik mengeluh. Pucuk lebah gading gajah, kerja segan, tapi bila makan gagah. Habis majlis ni sekarang tak kedai ada makan, banyak lauk, lamalah duduk. Banyak kuih, duduk tak beralih. Cuma dia boleh nak bangga sikit sebab menunya kambing, itu je. Tapi cara makan, cara tak sunnah. Ini kita nak perbetulkan 100 sunnah Rasulullah yang diluputkan. Jadi balik kepada tadi, Nabi ni kalau kita nak ikut 100% dari sudut cara Nabi makan, apa Nabi makan, memang kita tak dapat. Maka di situ ada sedikit kelonggaran dan kompromi, iaitu kalau tak dapat ikut 100%, tirulah Nabi cara dia makan. Tiru Nabi. Apa maksudnya? Tiru Nabi ni maksudnya kita berusaha untuk nak buat terbaik cara Nabi. Contoh, Nabi makan roti misalnya, kita tak jadi makan roti. Kalau pukul 10 kena roti canai sekeping, dia rasa kembang dalam perut. Nak nyampai ke tengah hari dia kena tepek dengan nasi juga. Ini perasaan orang Melayu. Lepas tu orang Melayu kalau pergi ke Mekah 3 hari pertama je makan ikut araknya. Lepas tu cari teh tarik lah, teh adik dia. Cari teh adik, nak nasi lah dalam hotel. Dia tak boleh, dia nak kena tekuk dia juga. Jadi kalau nak makan cara kita, silakan tiru cara Nabi makan. Walaupun kita makan nasi lauk asam pedas, teruskan, tapi tiru cara Nabi makan. Macam mana tiru cara Nabi makan? Baca bismillah, makan berjemaah, baca doa, jangan tamak. Dan adalah nanti kita akan terangkan dalam bab dalam kitab kita ini. Sebab Nabi ni kita tiru pun sudah jadi satu perbuatan mulia. Dalam syair disebut, wa tashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun. Dan menirulah kamu kepada orang yang hebat, kerana menyerupakan diri dengan orang yang mulia itu juga adalah kehebatan. Kita tak makan kurma, makan buah anggur misalnya. Sekarang ni banyak musim anggur baby anggur, banyak betul juga tepi jalan.
puak. Tapi anggur pun sunnah Nabi juga makan anggur. Katalah makan rambutan, Nabi tak pernah makan rambutan. Bila makan rambutan, makan cara Nabi, tiru Nabi punya cara makan. Jangan suap tangan kiri. Macam contoh orang nak makan western, awak nak makan cikecok ke belah lah, salmon bakar ke gulio ke, loh lah, tak ada hanya, tak ada lah berdosa makan benda-benda begitu. Tapi tirulah Nabi ni dok. Awak dah lah makanan western, tak ikut Nabi punya makanan, nyuak tangan kiri. Kan western semua cuak tangan kiri, tak tahu protokol yang mana aja pun kita tak tahu. Pisah tangan kanan, gerbu tangan kiri. Gini, siku kena cocok, yang pilah tak kepala, tak kena. Nyuak tangan kiri tu tak kena. Kena kata tak boleh ustaz, ni protokol. Protokol siapa? Saya pernah dah tanya kepada orang protokol, memang wajib ke suap tangan kiri? Dah. Cuma jangan tukarkan, potong masih tangan kanan, dia ada pula satu lagi kaedah, letak pisau, mana kita dah potong siap-siap cube. Macam steak, kita dah siap potong kecil-kecil, portion kecil, letak belaka, pakai garpu saja dengan tangan kanan. Boleh, tak ada masalah. Mana tak mestilah gini-gini makan, la ilaha illallah. Masa orang musim-musim boksat tengah banyak begitu, tak mudah lah makan western saja. Pergi hotel nak makan, duit berkepuk, cakap putih tak pandai. Tanya dia waiter, yes sir, can I take your order? Sudah cakap putih pula. Chicken chop. Chicken chop. Budak tanya, for you sir, chicken chop, tak nak ayam, tukar kambing. Budak tu pun tak faham, benda apa chicken chop tak nak ayam, tukar kambing. Rupanya lamb chop. Dia belajar kaum putih tak pandai kek duit ada. Orang ada duit ni tak kek salah pun orang beli je. Dalam tak pandai tu makan juga lah western. Tapi time makan begini, suap tangan kanan. Maksud makan buah ke apa, jangan suap tangan kiri. Tiru Nabi. Tuan-tuan, ada satu cerita. Zaman Firaun dulu, ada satu tukang lawak nama Yoyo. Yoyo ni dia pelawak Firaun. Tiap-tiap minggu dia buat persembahan. Macam kita lah, ada Maharaja Lawak Mega tiap-tiap minggu kan. Jadi memang perangai Firaun dia suka begitu, suka hiburan, orang buat kelakar depan dia apa semua. Yoyo ni dia agak juara 3 musim turut-turut apa tak tahu. Dia lah sok mau buat persembahan, buat kelakar apa semua. Satu hari Yoyo, tema dia buat persembahan minggu tu, dia tiru Nabi Musa. Dia pakai jubah, bubuh janggut, dia tampai janggut, dia bawa tongkat, dia bawa tali. Firaun tengok daripada kawasan penonton, dia campurkan tongkat, lepas tu campurkan tali, jadi ular. Dia buat takut apa semua lah. Orang penonton ketawa lah. Dia nak menggambarkan babak Nabi Musa campur tongkat jadi ular. Dan cerita itu ada dalam Quran. Cerita ular jadi tongkat, tongkat jadi ular ni surah Taha ayat 70. Dipendekkan cerita, Nabi Musa AS dikejar oleh Firaun. Ketika dia membelah laut, Nabi Musa masuk laut, tentera Firaun dan semua askar-askar Firaun termasuk Firaun semuanya mati tenggelam. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma awraqnal akharin. Dan kami berjayakan Nabi Musa merentah laut dan kami tenggelamkan yang selain daripada itu. Ini dalam surah Asy-Syu'ara ayat 60 sampai 67. Semua tentera Firaun mati kecuali Yoyo. Yoyo selamat. Sampai orang heran, tanya Nabi Musa, kenapa Yoyo selamat? Kata Nabi Musa, Yoyo diselamatkan kali ini sebab pernah sekali dia tiru cara aku jalan. Bayangkan, Yoyo diangkat, diberikan kemuliaan sebab pernah tiru cara Nabi Musa jalan. Tuan-tuan, Nabi Musa ketika Yoyo meniru bukan kerana dia cinta Nabi Musa, dia nak menganjing, dia nak buat lawak saja. Kita pagi ni bincang tentang sunnah Nabi, kita nak buat bukan sebab nak buat kelakar, sebab cinta pada Nabi. Sudah pastilah Allah akan berikan kemuliaan pada kita. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira cukup dulu sekadar itu. InsyaAllah minggu hadapan kita kalau tak ada arah mental, kita boleh mengadakan lagi kelas minda yang membesar ini. Tapi sebarang perubahan kita akan maklumkan daripada masa ke semasa menerusi urustia kita.
Tapi insya-Allah kita akan bertemu lah pada minggu depan. Jadi untuk mendapatkan buku yang kita nyatakan ini, tuan-tuan boleh rujuk kepada pihak Udustia, sama ada daripada pihak Pusat Ketetapan Zakat ataupun Masjid Negeri sendiri akan menguruskan untuk dapat buku. Atau perempuan boleh dapatkan sendiri di pasaran, di toko-toko buku. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga Allah memberkati pertemuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertemu malam nanti insya-Allah dalam kuliah mingguan. Kita akan bawakan tajuk SOP, Sunnah is our priority. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.